Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sekali lagi tuan dan puan berkesempatan untuk pada pagi ini pada hari ini untuk berkesempatan untuk satu lagi video untuk perbincangan untuk perbincangan yang mengkhusus kepada topik-topik yang sesuai tentang hal-hal pengurusan perniagaan yang sesuai untuk usahawan dan juga beberapa perkara yang boleh kita jadikan satu orang kata perkongsian, sama ada dari segi pengalaman ataupun dari segi orang kata maklumat-maklumat yang ada dari masa ke semasa. Jadi untuk itu tuan dan puan hari ini alhamdulillah saya ada maklumkan semalam bahawa perbincangan kita kali ini berkisar tentang 4 perkara penting sebelum kita buat keputusan untuk berpartner ataupun kita kata membawa partner masuk dalam perniagaan kita. Jadi rata-rata perbincangan kali ini meskipun hari ini adalah pada siaran pagi jadi perbincangan hari ini kita bawakan dalam satu perspektif yang secara praktikal, secara realiti, di mana kebanyakan ramai usahawan dan orang kata business owner sendiri yang memulakan perniagaan daripada dengan apa yang ada. Biasanya kita mula berniaga dengan apa yang ada, termasuklah dengan apa yang kita sebut sebagai kemahiran yang ada, sumber-sumber yang ada, kewangan yang ada, kadar dan kapasiti yang ada. Itu adalah antara perkara yang kita kata biasa dan normal bagi perusahaan yang kita mulakan sendiri. Jadi dia berbeza daripada perusahaan yang orang kata dalam bentuk multinational corporation ataupun dalam syarikat yang sudah established. Jadi cara pengurusannya itu juga berbeza. Sekiranya kita bermula sebagai anak syarikat kepada syarikat-syarikat yang established sekalipun, cara pengurusan kita tu dah berbeza. Jadi konteks perbincangan kali ini adalah perkara-perkara yang saya mahu bawakan dari konteks pengalaman dan juga perkara-perkara yang dikumpulkan, boleh dikatakan sebagai case study yang dikumpulkan sepanjang pengalaman saya berniaga dari tahun 2008 sehinggalah sekarang. Jadi ada beberapa perkara penting yang kita perlu lihat apabila kita kata kita nak berpartner, kita membawa partner atau kita membawa rakan kongsi dalam bisnes kita. Jadi itu fokusnya. Jadi tidak kiralah sama ada tuan dan puan memulakan bisnes dengan lesen enterprise, dengan PLT, dengan Sdn Bhd. Jadi secara orang kata asasnya, secara umumnya, konsep kita nak buat masuk partner ataupun memilih partner, mencari partner itu lebih kurang sama. Dan perbincangan hari ini lebih fokus kepada partnership yang berbentuk individual. Jadi dalam partnership ni sebenarnya tuan dan puan ada banyak cara, ada banyak bentuk. Kadang-kadang kita kata kita berpartner dengan individu. Kadang-kadang kita kata kita berpartner dengan syarikat lain. Maksudnya yang kita bawa jadi partner kita tu, yang pegang saham ataupun yang ada nama dalam bisnes kita itu adalah syarikat lain. Jadi dalam konteks perbincangan hari ini, pagi ini, ia adalah berbentuk partnership antara individu. Antara individu maksudnya antara contoh antara Aminah, Ali, Ahmad, Salma, dia individu. Bukannya agensi, bukannya syarikat Sdn Bhd kerana pendekatannya berbeza. Okey. Jadi hari ini saya terus mahu bawa kepada perbincangan kerana tuan dan puan pagi ini kita hanya akan mengambil masa sekitar 15 ke 20 minit sahaja. Jadi dalam tempoh sebulan ini rata-rata saya menerima banyak orang kata soalan-soalan terutama daripada video YouTube yang banyaknya di sana, dan daripada Google dari website www.nuraminaomar.com. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang dari sana dan ia banyak berkisar tentang pengurusan partnership pengurusan partnership sama ada adalah enterprise, PLT, Sdn Bhd, dan rata-rata yang bertanya tu tuan dan puan bukan usahawan. Saya sebut begini adalah kerana yang bertanya itu kalau katalah 10 orang, hanya 4 orang usahawan, bermakna 4 orang ini adalah individu yang aktif dalam partnership itu ataupun dalam syarikat itu yang menjalankan perniagaan. Selebihnya 60% itu adalah individu yang terperangkap dalam keadaan yang mereka tak duga. Contoh nama digunakan dalam partnership oleh ahli keluarga, nama digunakan dalam partnership oleh majikan, nama digunakan dalam partnership oleh rakan-rakan. Jadi keadaannya berbeza. Jadi fokusnya di sini adalah untuk usahawan, tetapi sekiranya tuan dan puan
masih bercadang ataupun masih baru nak merancang untuk menjalankan perniagaan dan baru berfikir-fikir nak ajak kawan, nak ajak suami, nak ajak isteri, nak ajak abang, kakak, pakcik, makcik untuk sama-sama dalam bisnes itu dengan memasukkan nama mereka sebagai partner. Ini adalah satu sesi perbincangan yang sesuai untuk tujuan itu. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan, saya nak bawakan 4 poin saja, 4 poin saja dalam video kali ini. Jadi yang pertama sekali adalah tuan dan puan, kita mesti semak, mesti rujuk apakah keperluan untuk kita bawa individu berkenaan berpartner dalam bisnes kita. Kenapa? Contoh kenapa kita nak bawa pasangan kita masuk dalam bisnes kita? Kenapa kita nak ajak kakak kita, adik kita, abang kita ataupun pakcik kita, makcik kita, ayah ke mak dalam bisnes kita? Apa tujuannya? Kalau tujuannya hanya setakat untuk ada kawan, untuk ada seorang lagi, kena fikir betul-betul. Bukan hanya kerana nakkan tambahan nama, bukan. Mesti ada tujuan. Saya pernah jumpa usahawan tuan dan puan yang membawa masuk nama pasangan, ini terutamanya yang lelaki. Dia bawa masuk nama isterinya supaya bisnes itu dapat orang kata dapat bantuan kewangan ataupun grant dalam kategori wanita. Itu tujuan dia. Saya tak ada kata salah atau betul, tetapi itu tujuannya. Ada pula yang membawa masuk nama seperti kakak ataupun abang, bawa masuk sebagai partnership itu untuk balance. Dia kata nak balance kan. Sekarang bisnes saya berpartner dengan suami, tapi saya nak bawa masuk seorang lagi iaitu kakak untuk balance kan. Ada pula tujuannya macam tu. Adalah keadaan pula di mana bila dia bawa masuk partner tu, tujuannya untuk mendapat kepakaran orang tu. Contohnya dia mengajak seorang digital marketer untuk masuk namanya kerana dia kata saya nak dia commit dalam bisnes ni, jadi saya nak nama dia dalam tu. Jadi ada banyak tujuan mengapa asalnya kita bawa masuk partner tu dalam bisnes kita. Jadi tujuan-tujuan ini tuan dan puan mestilah jelas kenapa. Jadi kena jelas kenapa. Kalau tuan dan puan tak jelas, katalah contoh tuan dan puan kata, oh saya nak bawa dia masuk ke dalam company ni supaya dia boleh buat digital marketing. Kena soal lagi, kena challenge lagi. Kenapa tak upahkan orang sahaja? Kenapa tak upah orang sahaja? Oh, sebab saya tak cukup duit nak bayar, nak upah orang. Jadi saya nak bawa dia masuk jadi partner supaya dia boleh buat kerja dengan yuran yang lebih murah. Jadi kena lihat tujuan tu. Adakah tujuan itu adil kepada pihak yang satu lagi? Jadi dia bila keadaan itu kita tak fikir panjang jadi dalam satu tempoh nanti dia akan ada konflik yang kita tak duga. Jadi kalau kita fikir saya nak bawa masuk dia jadi partner supaya dia dapat kerja 100% dengan nilai 10,000, tapi saya boleh bayar gaji dia 3,000 sahaja sebab dia partner. Itu adalah satu niat yang saya tak kata betul atau salah, tetapi tuan dan puan nilai sendiri kerana jika itu niatnya, jika itu orang kata tujuannya, maka biasanya hasilnya tidak akan bertahan lama kerana kita hanya fokus kepada manfaat diri kita untuk bisnes tu dan diri kita sahaja. Apa manfaatnya kepada dia? Jadi kena lihat balik tujuan itu. Jadi kalau setakat kata kita nak mengambil peluang ataupun opportunities on others, is not going to bring you far. Jadi tuan dan puan saya sebut ini adalah antara perkara-perkara realiti yang berlaku di luar sana. Ada orang-orang yang membawa masuk partner dengan tujuan untuk mendapat cheap labor. Dia nak dapat kepakaran itu ataupun the expertise at a very cheap rate, at a very lowest price that they can get. So they offer them to become partner. But there's no tidak ada kejelasan yang diberi kepada pihak yang kedua ataupun individu yang kita ajak sebagai partner itu, apa manfaat kepada dia? Apa manfaat kepada dia yang kita boleh beri? Jadi ini sebenarnya yang saya jumpa banyak di luar sana, yang apabila ada isu orang kata SSM, ada isu dapat surat-surat saman daripada perniagaan, partner begini yang tuan dan puan buat masuk ini, kesian. Kesian tuan dan puan kerana tuan dan puan bawa masuk dengan tujuan untuk dapat cheap labor, tetapi mereka menanggung liability perniagaan sama macam tuan dan puan. Jadi keadaan ini tuan dan puan, saya menyeru kepada usahawan di luar sana, rakan-rakan sahabat yang berniaga apabila kita membawa masuk partner itu, mesti jelas dengan tujuan tu kenapa. Sekiranya ada cara lain yang kita boleh buat tanpa menjadikan dia partner dan tanpa melibatkan dia risiko dalam perniagaan kita itu, buatlah dengan cara yang lebih baik. Kecuali sekiranya individu berkenaan memang tak kisah. Dia tahu
Dia tahu. Dan biasanya kalau yang tak kisah ataupun yang bijak ni, dia ada perkara-perkara lain yang mungkin akan berlaku di luar kawalan tuan dan puan sendiri. Bermakna mereka lebih tahu apa yang mereka mahu. Ada di mana kes-kes tertentu di mana kita bawa masuk partner tapi partner tu yang take over business tu. Ada keadaan macam itu. Jadi tuan dan puan, pertama sekali apabila kita bawa masuk individu sebagai partner, mesti lihat tujuan dan kenapa. Sekiranya ada cara lain yang kita boleh dapatkan apa yang kita nak daripada individu itu, maka buatlah cara lain. Tak perlu bawa beliau masuk sebagai partner. Contohnya mungkin dengan model kolaborasi, mungkin dengan model profit sharing. Contoh jadi antara contoh kalau kita kata kita nak dapatkan dia punya khidmat digital marketing dalam kadar yang lebih rendah, mungkin dia boleh berbentuk separa, orang kata 40% dengan bayaran, 60% lagi dibayar daripada profit. Jadi mungkin projek itu perlu profitable lah, kena ada profit baru boleh beliau mendapat bayaran itu secara penuh. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya tuan dan puan kita boleh saya boleh katakan kita boleh susunkan bagaimana modelnya selain daripada partnership, sekiranya tujuannya itu hanya untuk mendapat kepakaran. Ataupun bagi setengah-setengah syarikat, selain daripada menawarkan partnership, lantik sahaja mereka sebagai ahli lembaga pengarah, boleh sahaja. Jadi tuan dan puan, ada banyak cara bagaimana kita nak dapatkan apa yang kita mahu untuk bisnes kita itu tanpa perlu mengambil risiko ataupun orang kata meletakkan risiko kita itu kepada orang lain secara tidak adil. Jadi tuan dan puan, kita susunlah, kerana perniagaan itu perniagaan kita. Jadi kepada tuan dan puan yang mendengar video ini, sekiranya tuan dan puan bukan business owner tetapi diajak masuk jadi partner oleh business owner yang lain, ini juga mesti diambil kira. Jadi ramai ada beberapa individu yang memang mengambil inisiatif untuk review bisnes mereka. Review bisnes ni ada banyak kategori. Jadi antaranya mereka nak review partnership, isu partnership dengan saya. Jadi biasanya tuan dan puan boleh set appointment, kita boleh set appointment sesi konsultasi yang khusus. Sesi consultation ini yang ini saya tak ada buat tak ada buat ikut suka-suka kerana dia very specific. The advice will be customized to your current situation. It needs a lot of orang kata information gathering. It needs a lot of trust and transparency, so that only I can give you discussion and ideas and options that you can choose from. Jadi yang itu memang appointment. Jadi tuan dan puan boleh dapatkan maklumat-maklumat lanjut yang tentang hal-hal begitu di www.noraminaomar.com. Alright, itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, setelah kita tahu apakah tujuan tu tadi tuan dan puan, setelah kita tahu tujuan tu tadi, jadi kita sendiri apabila kita nak buat masuk partnership itu tadi, nak buat masuk partner dalam bisnes kita itu, kita kena lihat juga apakah risiko-risiko yang mungkin kita hadapi apabila bawa beliau masuk. Contoh tuan dan puan, ada satu kes di mana seorang usahawan, dia memang seorang usahawan kosmetik, ditakdirkan Allah ada lagi satu individu lain yang ada duit, banyak duit dia. Setengah juta duit dia. Jadi dia kata kepada usahawan ni, kata, tuan, marilah join, saya ada satu duit ni, saya nak invest, mari kita buat partnership. Saya masuk dalam kita boleh buat satu syarikat baru, kita berpartner, saya bagi modal, tuan jalankan kerana tuan expert. Itu tawaran dia. Tapi dia bagi syarat. Syaratnya adalah apabila dia buat masuk modal sebanyak setengah juta tu tadi, dia nak memegang position sebagai CFO. Chief Financial Officer. Dia nak jadi Chief Financial Officer dalam syarikat tu. Jadi dalam keadaan ini ada beberapa perkara yang saya tanyakan kepada beliau ni lah untuk menerima tawaran tu. Kenapa mahu berpartner dengan individu ini? Sekiranya hanya kerana modal ataupun duit, apakah risiko-risikonya kerana beliau nak jadi CFO dalam bisnes tu? Jadi risiko-risikonya antaranya sebagai contoh saya tanya, sekiranya beliau nak jadi CFO, apakah latar belakang beliau seorang accountant? Apakah latar belakang beliau itu seorang accountant yang mana beliau nak bawa duit setengah juta tu dan nak jadi CFO dalam syarikat tu? Kerana tuan dan puan, biasanya jarang orang yang nak bagi modal dan nak duduk dalam syarikat, jarang. Tapi kalau ada, mesti ada keadaan-keadaan tertentu, bermaksud dia ada risiko kepada kita apabila kita terima dia sebagai partner dengan modal yang dia bawa. Apa risikonya?
Kena lihat itu. Jadi kadang-kadang kita kata kita berpartner dalam satu projek. Okey, boleh kita berpartner dalam satu projek, bukan dalam satu syarikat. Jadi dalam projek itu apakah risiko-risikonya? Contoh, kita hanya sebagai project manager. Kita dibayar allowance sebagai project manager. Tetapi kerja-kerja kita itu seolah-olah sebagai orang kata the founder ataupun owner kepada projek. Jadi apakah perkara-perkara atau risiko kemungkinan yang kita ada? Satu, mungkin kita tak dapat manfaat sepenuhnya sebagai project manager. Mungkin dibayar secara rendah. Kedua, apakah kita ada lagi perkongsian profit sharing? Kalau tak ada, bagaimana? Adakah orang lain yang akan mendapat manfaat itu dan kita sanggup nak lepaskan manfaat itu? Contoh. Jadi itu ada risiko-risikonya tuan dan puan. Kalau kata kita berpartner, tiba-tiba kalau dengan dalam partnership itu bila ada risiko macam itu, contohnya bagaimana kita nak urus risiko tu. Jadi selepas kita jelas tujuan mengapa kita bawa individu berkenaan jadi partner dan kita sendiri setuju jadi partner, yang kedua adalah kita mesti lihat apa risiko-risikonya. Apa risikonya? Jadi ada beberapa jenis risiko ni lah, termasuk kerugian, kerugian masa, kerugian tenaga, dan antara lainnya risikonya adalah liability. Apabila kita menjalankan satu projek ataupun mengurus satu syarikat itu, kebiasaannya kalau liability iaitu tanggungan, macam contohnya liability kena saman. Contoh liability menanggung saman-saman daripada pelanggan ke, daripada LHDN ke, daripada KWSP ke, sok-sokan mana-manalah. Itu biasanya kita kena lihat adakah kita menanggung risiko yang sama. Kalau kita menanggung risiko yang sama, bermakna kita mesti uruskan risiko-risiko tu. Jadi cara pengurusan risiko untuk partnership ni kita tak bincangkan kali ni lah. Kita mungkin dalam video yang lain. Tetapi fokus kali ini adalah tentang perkara penting yang kita perlu lihat, kita perlu study sebelum kita berpartner. Jadi yang pertama tadi saya dah sebut tentang melihat betul-betul apa tujuannya. Kalau ada cara lain, buat cara lain. Tak payah berpartner dulu dengan dia. Contoh Kedua, kena faham betul-betul risikonya apabila kita bawa dia masuk jadi partner. Contohlah tuan dan puan, kita ni owner business tu. Contoh lepas tu kita bawa masuk satu partner yang kita tahu partner tu kita nak dapatkan service daripada dia sebagai orang kata ambassador ataupun duta. Antara risikonya kemungkinan adalah di mana pelanggan ataupun public melihat bisnes itu adalah kepunyaan ambassador. Contoh, itu satu risiko. Jadi bila kita dah jelas dengan risiko-risiko tu, maka kita perlu bersedia. Jadi bila kita dah tahu, okey, untuk mengelakkan ini semua berlaku, apa kita buat? 1, 2, 3. Jadi tuan dan puan, perkara ni pernah berlaku ada sesetengah bisnes itu apabila bawa masuk partner memang sama-sama jadi owner. Tetapi dia dilihat sebagai solo ownership. Seolah-olah seorang saja yang own that business. Jadi tuan dan puan, kalau tuan dan puan selesa dengan keadaan ni tak apa, tapi risikonya sekiranya tuan dan puan tak selesa risikonya perlu diurus. Jadi perkara-perkara ini juga yang kadang-kadang kita kata kita mulakan bisnes, kita kata niat nak buat baik jadi kena lihat semula betul-betul tuan dan puan. Bila tuan-tuan dan puan-puan buat bisnes ni betul niatnya baik nak menjana pendapatan, nak membantu keluarga, menaikkan ekonomi keluarga, membantu kawan-kawan lah, nak bagi orang kerja lah, banyak perkara-perkara tu. Tapi exactly how honest you are to yourself. Sebenarnya tuan dan puan buat semua tu untuk apa? Untuk apa? Jadi saya membawa pendekatannya supaya tuan dan puan menilainya dari konteks yang lebih realistik, yang lebih realistik. Kadang-kadang kita betul lah kita kata nak berpartner, nak tolong dia. Nak tolong dia, kesian dia kan, biarlah ni masuk sini, betul. Tetapi at the end sebenarnya tujuan tuan cuma nak dapat labor yang cheap daripada very cheap labor, maksudnya nak bayar dia dengan kadar murah. Jadi tak adalah saya mengatakan tujuan tuan tu kalau niatnya macam itu, saya tak adalah kata salah atau betul tetapi tuan dan puan nilai sendiri bagaimana tuan dan puan mengurus dan tujuan nak bawa masuk partner itu yang pertama, dan yang kedua bagaimana tuan dan puan menilai risiko-risiko tu tadi. Okey, yang ketiga tuan dan puan, yang ketiga antara perkara penting kita kata bila kita nak berpartner tu, apabila kita dah tahu perkara 1 dan 2 tuan dan puan, yang ketiga adalah untuk persediaan kita untuk mengurus dengan dokumen-dokumen yang betul. Jadi tuan dan puan kena bersedia, kena sediakan agreement, jadi kena masukkan dalam kos perjalanan bisnes itu sendiri. Berpartner ni ada kos tuan dan puan. Jadi kalau setakat buat agreement harga 5,000, 7,000 tuan dan puan tak sanggup, kena tengok balik. Kadang-kadang agreement ni taklah semahal itu, tetapi tuan dan puan
Bergantung kepada network tuan dan puan. Kalau tuan dan puan ada kontak dengan lawyer yang boleh bantu tuan dan puan dalam keadaan tertentu, mungkin orang kata servisnya berharga berbeza-beza tetapi tuan dan puan lihat. Jadi mesti tuan dan puan bersedia kalau nak draft satu agreement partnership macam mana. Katalah kalau dapat satu invoice katalah sampai 7,000, ini contoh. Katalah nak draft satu perjanjian partnership, nilai agreement tu sampai 7,000. Adakah tuan dan puan sudah bersedia dengan kos tu? Ataupun tuan dan puan kena study dululah, cari dapatkan peguam, dapatkan dulu sebut harga, dapatkan peguam yang betul tuan dan puan. Ini tuan dan puan kita nak buat perjanjian partnership, cakap dengan lawyer orang kata peguam yang uruskan nikah kahwin tak boleh lah. Jadi kena cari commercial lawyer. Kena cari commercial lawyer. Kalau kita kata nak buat perjanjian partnership tapi kita ambil lawyer yang uruskan jual beli hartanah, tak sesuai. Mungkin lawyer tu boleh buat tetapi bagi saya tuan dan puan, carilah lawyer yang betul, carilah commercial lawyer. Commercial lawyer biasanya mereka memang orang kata fasih, they are very well experienced in managing partnership agreement. Jadi tuan dan puan kena cari lawyer yang betul. Jadi apakah tuan dan puan bersedia nak urus ni semua? Jadi kadang-kadang tuan dan puan kata tak apa, ini kawan aku tahulah dia, insyaAllah saya dah kenal dia 30 tahun. Jadi apakah tuan dan puan bersedia untuk tujuan ini? Jadi itu perkara yang ketiga. Kos untuk menguruskan partnership kena bersedia. Jadi ini saya sebutlah tuan dan puan invoice ataupun orang kata sebuah harga yang pernah diterima untuk mendraft orang kata merangka satu perjanjian partnership itu boleh bermula antara RM4,000 ke RM7,000. Dia bergantung kepada peguam dan juga bergantung kepada how complicated your partnership is. Jadi paling baik adalah tuan dan puan menghubungi peguam dan dapatkan dulu sebuah harga. Best is you talk to a commercial lawyer, find out how to go about having your partnership agreement prepared. Okay? Jadi kalau macam enterprise, buatlah perjanjian orang kata partnership dengan konteks enterprise tu tadi. Kalau perjanjian PLT, buatlah perjanjian kerjasama dengan orang kata limited liability partnership tadi tu, LLP. Kalau Sendi Berhad, buatlah perjanjian pemegang saham. Jadi itu orang kata terms partnership ni sangat general, tetapi perjanjian-perjanjian tu ada orang kata ada sedikit pendekatan yang berbezalah untuk enterprise, untuk PLT dan Sendi Berhad. Paling baik tuan dan puan bercakap dulu dengan mana-mana peguam. Bercakap dengan peguam komersial, jangan bercakap dengan peguam jual beli hartanah pula, bercakap dengan peguam nikah kahwin, dia tak betul. Mereka peguam juga tetapi expertise-nya tu, specialization-nya berbeza. Alright, jadi apakah tuan dan puan bersedia untuk menanggung kos-kos itu? Kalau tuan dan puan nak tanya saya pernah dapat lawyer, alhamdulillah kawan tu membantu, dia buatkan perjanjian tu tidak orang kata tidak mencecah ribuan ringgit lah, tak mencecah ribuan ringgit. Jadi tapi tuan dan puan dia bergantung kepada network tuan dan puan, siapa yang tuan dan puan kenal, dan bagaimana peguam-peguam ni percaya kepada tuan dan puan. Jadi itu banyaklah dia punya faktor-faktornya. Alright, itu yang ketiga. Baik, yang keempat tuan dan puan adalah tentang pengurusan bisnes dengan partner ni tadi. Bila kita dah berpartner dengan dia, pengurusan bisnes kita lain tuan dan puan. Kalau kita dulu buat seorang-seorang, kita buat ikut suka hati saja kan. Tapi apabila berpartner tuan dan puan, kita perlu faham apabila berpartner, maksudnya partner kita itu ada hak ke atas bisnes itu. Dia ada hak-hak dia. Dia bergantung kepada apa yang tuan dan puan letak dalam perjanjian tadi tu. Apa hak dia? Katalah tuan dan puan, kalau tuan dan puan bawa partner tu masuk hanya untuk duit dia, bermaksud apa yang tuan dan puan persetujui, adakah duit tu dibayar semula, adakah ada profit sharing, kalau ada berapa kerap nak bayar, berapa kali bayar setahun, bila bayaran, semua ada dalam perjanjian. Tapi kalau tuan dan puan buat partner masuk sebagai pemilik bersama dan milikan itu diorang kata diberi sebagai hadiah, maka tuan dan puan kena lihat pula apa pula contribution yang dia kena beri. Adakah tuan dan puan perlukan dia bekerja, adakah tuan dan puan perlukan dia datang mesyuarat, tuan dan puan perlukan dia sign dokumen, itu semua mesti wujud dalam perjanjian tadi tu. Jadi apabila kita nak urus bermakna kita perlu ada laporan-laporan yang disediakan, laporan operasi. Jadi biasanya kepada partner, dia bergantung kepada posisi partner tu lah. Kalau partner tu bekerja, memang kita akan buat kerja sama-sama dan kita akan ada mesyuarat tiap-tiap bulan, mesyuarat operasi. Tetapi kalau katalah dia tu kita berpartner
dengan dia, tetapi dia hanya dalam konteks memberi modal, maka biasanya kita perlu ada satu orang kata quarterly report on our progress, on our business progress tu tadi. Jadi quarterly report ni biasanya dia lebih berbentuk kepada kewangan lah. Daripada laporan kewangan tu sebenarnya dalam tu dia boleh lihat keadaan operasi syarikat kita ataupun bisnes kita. Jadi bersediakah tuan dan puan nak mewujudkan laporan-laporan ni? Sekurang-kurangnya every quarter, setiap 3 bulan sekali. Jadi ramai usahawan yang saya jumpa tuan dan puan, dia dia masih meskipun ada partner, dia buat bisnes tu seolah-olah dia buat secara solo. Jadi yang mana itu menjadikan bisnes tak dapat berkembang dengan baik untuk satu jangka masa yang panjang. Kerana tuan dan puan, partner-partner pun tidak akan orang kata tak happy, partner tidak gembira apabila tidak ada update. Lagi-lagi dalam tempoh COVID, tuan dan puan tak update pun tuan dan puan punya partner. Contoh, tuan dan puan ada partner tak update dia keadaan semasa. Tuan dan puan ada perkongsi dalam PLT tak bagi tahu pun apa-apa perkembangan. Kemudian tuan dan puan ada pemegang saham dalam syarikat Sdn Bhd, tetapi dalam keadaan sekarang ni tuan dan puan tak ada update apa-apa pun kepada mereka. Jadi keadaannya macam mana? Itu yang jadi susah tuan dan puan. Apabila tuan dan puan tak bersedia semua ni, itu yang akan jadi menyukarkan keadaan. Dan apabila keadaan sukar, tuan dan puan akan mengalami satu pengalaman berpartner yang pahit. When you are not ready to manage your partnership well, you are going to have a bad experience in partnership. Jadi tuan dan puan, berpartner ni dia sama, saya tak adalah nak kata sama tetapi analoginya dia sama sahaja. Dia boleh membawa manfaat, dia boleh membawa orang kata kemudaratan, dia boleh membawa kebaikan, dia juga boleh memberi keburukan. Dia sebenarnya dalam hidup ni adalah lumrah, kita kata normal. Samalah macam kita kata handphone, bila kita guna ada kebaikan, dapat benda baik. Bila kita guna untuk kejahatan, hasilnya jahat. Samalah macam kita kata orang cakap pisau kat dapur tu. Apabila kita guna untuk benda baik, potong-potong makanan, masak, dapat hasil satu hidangan yang sedap. Tapi kalau kita guna pisau tu untuk bunuh orang, buat jenayah, merompak apa semua, jadi hasilnya adalah satu keburukan. Jadi tuan dan puan, saya sendiri memang orang cakap menyokong kepada partnership, menyokong kepada perkara-perkara yang berbentuk kumpulan. Bagus kalau kita buat tu. Dengan syarat-syarat itu tadi tuan dan puan. Kita tahu tujuan kita tahu risikonya. Bila kita kata risiko, kita tahulah manfaat. Dia macam tu. Kemudian kita tahu cara-cara nak mengurusnya, dan termasuk kos-kos yang terlibat. Dan yang keempat tuan dan puan, kita tahu macam mana nak memastikan pengurusan itu memenuhi keperluan partnership. Jadi tuan dan puan, dalam video kali ini saya bawakan perbincangan partner ni. Sebenarnya ada banyak lagi perkara kalau kita nak bincang tentang partnership. Tapi untuk video kali ini saya bawakan 4 perkara tadi. Jadi sekiranya tuan dan puan sedang melalui situasi yang sama, tuan dan puan boleh semak beberapa artikel yang saya dah muat naik di www.noraminaomar.com. Dan tuan dan puan, untuk saya ada menawarkan sesi consultation 1 jam, sesi consultation untuk review status tuan dan puan punya partnership ataupun tuan dan puan sedang mengira-ngira untuk membawa masuk partner. Jadi dalam keadaan itu tuan dan puan, saya yakin tuan dan puan memerlukan orang kata satu perbincangan, memerlukan satu orang kata idea-idea, perspektif yang berbeza apabila kita bercakap tentang partnership. Jadi tuan dan puan, jangan lupa boleh terus ke www.noraminaomar.com, dan insya-Allah ada banyak lagi perkongsian di sana. Dan tuan dan puan, untuk video-video penerangan tentang enterprise PLT Sdn Bhd secara ringkas dari perspektif praktikal seorang usahawan, tuan dan puan boleh terus ke channel YouTube Nur Aminah Omar. Di sana ada playlist yang saya dah sediakan tentang hal-hal pengurusan partnership dan juga pemilihan syarikat apabila kita menguruskan perniagaan. Jadi untuk itu pagi ni tak ada banyak sangat orang kata perkara yang nak bincangkan secara direct, tapi tuan dan puan macam biasa boleh private message ataupun boleh tinggalkan maklumat tuan dan puan. Boleh terus ke www.noraminaomar.com. Hanya tuan dan puan yang meninggalkan maklumat lengkap dengan isu-isu tertentu sahaja biasanya kita akan return call. Kalau tuan dan puan tak ada tinggalkan maklumat-maklumat tu, kita tak dapat nak hubungi tuan semula. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan selamat maju jaya hari ini. Semoga apa-apa yang tuan
Tuan Puan rancangkan dapat berjalan dengan baik dan semoga kita dapat terus meneruskan apa-apa sahaja perancangan dan untuk kelangsungan kehidupan kita dan keluarga kita. Jadi untuk itu Tuan Puan, kita sama-sama doakan supaya keadaan menjadi lebih baik untuk rakan-rakan kita dan juga seluruh rakyat Malaysia secara umumnya. Jadi untuk itu Tuan Puan, sekali lagi terima kasih. Kita jumpa dalam video akan datang.